亲爱的姐妹们，平安！感谢上帝，我们可以再一次在网上见面。我们非常感谢神的恩典，除了礼拜天，我们还可以在每个礼拜三从网上来学习神的话，让我们以渴慕的心来追求神的话，如露切木细水。Selamat sore ibu-ibu sekalian, bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa di online ini. Kita bersyukur selain hari Minggu kita bisa berbakti kepada Tuhan, dan tiap hari Rabu kita juga bisa belajar firman Tuhan melalui online ini. Biarlah kita belajar firman Tuhan dengan suatu hati sikap yang rindu akan firman Tuhan, seperti rusa rindu sungaimu. Kita angkat puji-pujian ini. Seperti rusa rindu sungaimu. 我们来唱一首诗歌，如露切木。上帝啊，我的心切慕你，诸如切木细水。我的心可想上帝，我切慕地敬拜你。你是我的力量和盾牌，我的灵投靠在你怀中。我的心可想上帝，我切慕地敬拜你。耶稣，你是我生命之宝。耶稣，你是我生命的钱。Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, 你是我生命之宝。耶稣，你是我生命的钱。你是我生命的钱。我们来看一节的圣经，罗马书12章。 Mari kita lihat satu firman Tuhan, Roma pasal 12 15节， ayat 15. 罗马书12章15节。 Roma pasal 12 ayat 15.
很容易啊，我们很短可以背。 sangat singkat ini ayatnya, mari kita hafalkan. 中文英语文一起来念2次。 Sama-sama kita baik bahasa Mandarin maupun bahasa Indonesia sama-sama kita baca. 2 kali ya. 来，与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同乐。再一次，与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同乐。Ayo apa? Kau dulu Mandarin. 1、2、3，与喜乐的人要同乐，与哀哭的人同乐。 Indo, 1, 2, silakan. Bersukacitalah orang yang bersuka cita, menangis dan orang yang menangis. Rumah 12, lihat ya. 怎么样与喜乐的人同乐，与哀哭的人同哭呢？ Bagaimana kita bisa bersuka cita dengan orang yang bersuka cita dan menangis dengan orang yang menangis? 这里有一个小小的故事。 Di sini ada satu cerita yang kecil. 在一个小市镇上，有一个15岁的少年的男孩得了脑瘤。 Di sebuah kota kecil ada seorang anak remaja yang berumur 15 tahun mendapat penyakit tumor otak. 所以呢，他就要正在接受这个雷士和化疗。 Dia sedang menjalani pengobatan kemoterapi dan laser. 那些的医治的结果什么呢？头发都掉了。 Sehingga rambutnya rontok. Itu dari hasil ya, resultnya dari hasil kemo itu. 你看呢，少年人呢，要美丽、要漂亮的时候，男孩子我打怎么样？ Anak-anak yang masih muda yang umur 15 yang kelihatannya bagus, ganteng, tapi kepalanya botak. 他要读书啊， Dia mau harus sekolah. 所有的同学男的都有头发呀， Setiap teman-teman yang lain anak laki ada rambutnya, 他没有头发呀。 tapi dia sendiri tidak ada rambut. 你可以想象他的感受吗？ Apakah kita bisa menyelami perasaan dia? 这是一个很难过的事对他来说。 Ini suatu hal yang sangat sulit bagi dia, seorang anak laki-laki ini. 但是呢，他班上的所有的男同学， Tapi di dalam kelasnya, di dalam teman sekelasnya, di seangkatan dia, 还有呢，有的时候一年级有2班是吗？哈，除了他一班的呢，还有同一个班的同一个季的，但是别的班的这个所有的男同学。 ya, selain di kelas teman-teman di kelasnya dia juga ada yang seangkatan dia, tapi di kelas yang lain. Jadi semua teman-teman yang ada seangkatan dengan dia. 这些男同学呢，得到他们妈妈的同意。 Jadi teman-teman yang lain ini dengan persetujuan orang tuanya mereka masing-masing. 他们也把头发botak。 Oh, mereka juga membotakkan kepalanya. 你看呢？那么这样呢，这个脑瘤的孩子呢，就不会很自卑，就不会跟别人不一样。 Dengan dilakukan hal ini jadi membuat anak yang sakit ini, yang botak ini jadi tidak minder ya. Minder ya. minder ya. Jadi semua sama begitu ya. 人家也不知道他是脑瘤，全部都是光头的。 Jadi nggak ada yang tahu dia itu kenapa, jadi semuanya botak. 所以当他们的哪一季的同班的、别班的哪一季的同学一起拍照的时候， Pada waktu mereka sama-sama berfoto di kelas di angkatan mereka itu, 全部都是光头 semuanya laki-laki botak. 大家都效仿而很开心的。 Semuanya pada ketawa lucu, tapi sangat senang ya, senang. 都是清一色，清一色都是一样的。 Jadi kita lihat semuanya laki-laki itu semua sama. 所以在阳光下的灿烂，他们的笑容，使到许多看见的人呢很受感动。 Jadi dari sinar matahari, bahwa sinar matahari kelihatan begitu cerah dan sangat menyentuh hati. 这就是叫做
以喜乐的人同乐，以哀哭的人同哭。 Inilah yang dikatakan bahwa bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. 那么这件事情呢，也就是刚才我们所读的罗马书12章15节的实践。Inilah istilah yang kita tadi belajar dari Roma 12 ayat 15. aplikasinya. Ya. 不然说我们不知道怎么样啊，人家笑我们就笑，人家哭我们哭，是这样子吗？ Jadi kalau tidak kita tidak mengerti apakah kita kalau orang berketawa ikut ketawa, kalau orang sedikit nangis kita ikut nangis, seperti itukah? 是可以这样子的。 Boleh juga seperti itu. 不过那是外表的， Tapi itu di luar saja. 真正的以喜乐的人同乐，以哀哭的人同乐，不是单单外面的，也有里面的。 Jadi kita pada waktu kita bilang kita mau bersukacita dengan orang bersukacita atau menangis dengan orang menangis, bukan di luar saja, di luar kita, dan juga tapi di dalam. 在心理学上有2个名词，它们的意义有一些的相像。 Di dalam ilmu psikologi ada 2 istilah yang mirip artinya. 一个叫做同情心，一个叫做同理心。 Yang satu simpati, dan yang satu lagi empati. Ini istilah di dalam ilmu kejiwaan ya, psikologi ya. 那么同情心是什么呢？ Kalau simpati itu apa? 同情心是情绪上和别人产生一个共鸣。 Jadi simpati itu meresponi suasana hati orang lain. Ya, meresponi ya suasana hati orang lain。比方说那个光头的孩子啦，生病了他的情绪怎么样？很难过，是不是？ Jadi kita pada waktu kita lihat orang yang anak laki yang sakit itu, kita lihat dia punya perasaan seperti apa, sangat sulit sekali bukan? 所以呢，他班上的所有男同学也明白他的心情，跟他共鸣。Ya, jadi setiap kelas di kelasnya itu juga sangat mengerti keadaannya. Jadi meresponi. 比方说有一个人生病。 Misalnya ada seorang yang sakit, 有没有钱医病 dan dia tidak mempunyai uang untuk berobat, 那么病人的情绪一定很低落、很失望，是不是？ orang yang sakit itu pasti hatinya sangat sedih sekali dan kecewa. 那么呢，旁边的人呢，可能我们看见了，我们也跟他情绪一样，我们也跟他难过，是不是？ Jadi ketika kita melihat orang tersebut mempunyai keadaan seperti itu, kita juga bisa suasana hati kita sepertinya juga seperti dia. 所以呢，我们呢跟生病的人呢产生共鸣。 Jadi suasana kita dengan ikut meresponinya. 这个叫做同情心。 Ini artinya simpati. 这个同理心是什么呢？ Jadi empati itu apa artinya? 同理心是这样，对别人的情绪、思想、立场、行为有真正的理解。 Jadi sungguh-sungguh memahami suasana hati, cara berpikir, pendirian dan kelakuan orang lain. 同理心的具体的作用是什么呢？ Fungsi dari empati itu apa? 这个具体的作用就是说，让这个自己呢进到别人的角色，我进到那个人的角色。 Jadi artinya itu fungsinya itu membuat diri sendiri masuk ke dalam peran orang lain. 他的角色是生病的呢，我呢也是进到他的那种角色里面，好像跟他一样生病。 Jadi seperti kalau ada orang yang sedang sakit, jadi kita berusaha coba mengerti, masuk ke dalam perasaan orang yang sakit itu. 那这样呢，我就能够更接近他那个生病没有潜力的人。 Jadi kita bisa mendekatkan diri dengan posisi orang lain tersebut. yang sakit itu ya，生病又没有钱了，那我进到他的那种心境，跟他感受一样的。 Jadi dengan demikian kita berusaha mengerti keadaan dia yang mana sakit, begitu susah dan tidak punya uang untuk berobat. 就好像那些15岁的所有的男孩子啊，跟他们生病的那个一个那么所有的同学男孩子就进到他的生病的人的角色，
Seperti anak-anak remaja yang berdiri di posisi temannya itu, yang sakit tumor otak itu, masuk ke dalam peran teman mereka, menganggap penyakitnya itu temannya itu seperti dirinya juga, mereka merasakan itu sedih. 简单的来说， Dengan singkat kita boleh berkata, 这个同理性呢，就是把别人的事当做自己的事。 jadi persoalan orang yang lain itu menjadi persoalan saya. Itu empati ya. Itu namanya empati. 那么他们呢感受到生病的人是多么的难受，我也跟他一同难受。 Kita melihat kalau orang yang sedang sakit itu begitu susah, kita juga merasakan itu susahnya. 啊，同学们看见这个脑瘤的人了，他没有头发， Teman-teman itu melihat bahwa orang yang ada atau anak teman yang ada tumor itu nggak ada rambutnya. 我们也进到他的角色里面，我们也没有头发。 Lalu kita akan masuk ke dalam keadaan dia dan kita juga nggak ada rambut juga deh. 就跟他一起走这个人生的路，一同的陪伴他。 Jadi sama-sama masuk ke dalam keadaan yang dia rasakan, sama-sama menemani dia. 那么像这样的事情呢，能够很感动人。 Dengan hal demikian sangat menggugah atau menyentuh hati. 罗马书刚才的12章15节，以喜乐的人同乐，以哀哭的人同哭，这也表示一个很大的爱心。 Nah, di dalam Roma 12 ayat 15 kita tadi lihat bahwa bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ini benar-benar mempunyai suatu cinta kasih. 一个人如果没有爱心，不能够以喜乐的人同乐，以哀哭的人同哭。 Jadi seseorang kalau tidak ada cinta kasih tidak bisa seperti itu, bersukacita dengan orang bersukacita atau menangis dengan orang yang sedang menangis. 那个以喜乐的人同乐，老实说不是很容易。 Bersukacita bersama dengan orang yang bersukacita, saya jujur bilang itu tidak mudah. 为什么呢？ Kenapa? 因为我们心里如果有一点点的妒忌，我们就不能够快乐。 Karena jika kita ada hati yang sedikit aja iri dengan keberhasilan orang, kita nggak bisa bersukacita. 如果他成功，我妒忌； Kita lihat orang itu berhasil, saya iri. 我妒忌他，我不会快乐， Saya iri kepada dia, saya nggak bisa berbahagia. 因为我把他跟他比较， Karena saya membandingkan diri saya dengan orang tersebut. 他成功，我没有啊； Dia berhasil, tapi saya tidak. 他升官发财，我没有啊。 Dia menjadi kaya raya, saya tidak. 所以，真正以快乐的人一同快乐，以成功的人一同快乐，不是很容易。 Oleh karena itu, kita bersukacita dengan orang bersukacita atau sama-sama merasakan kesuksesan seseorang itu tidak mudah sebenarnya. 与哀哭的人同哭比较容易一点点。 Menangis bersama dengan orang yang menangis lebih gampang sedikit. 为什么呢？ Kenapa? 因为他哀哭了，他失败了，他就在我们的底下，是不是？ Karena kalau seseorang itu bersedih karena dia atau gagal karena dia gagal, dia kan ada di bawah kita, 对吗？他生病，我健康， Karena dia sakit, saya sehat。 sehat. Bukan kalau sakit dia sakit, saya sehat。 Ya, dia sakit, saya sedang sehat. 我就在他上面，是吧？ Saya ada di posisi di atas dia. 他在我下面， Dia ada di bawah saya. 所以我比较能够可怜你。 Saya lebih bisa mengasihani, 所以比较能够同情， lebih bisa simpati, ya. 但是真正好像刚才的那个男孩子，他们不是单单同情，他们把头发也剪掉，那是了不起的。 Tapi seperti yang tadi anak-anak remaja itu, dia bukan saja simpati, tapi juga kepalanya sama-sama dibotakin. Itu juga sangat hebat, luar biasa. 那所以呢，再说啊，以喜乐的人同乐，跟以哀哭的人同哭，哪一个比较容易？ Nah, kita lihat kalau bersukacita dengan orang bersukacita atau menangis dengan orang menangis, yang mana lebih mudah? Mana lebih gampang, lebih mudah? 啊，以哀哭的人同哭lebih mudah ya, kan容易。 Ya. Setuju? Apakah benar? Ya, menangis dengan lebih mudah yang menangis ya. 对不对啊？以喜乐的人同乐不太容易。 Bersukacita dengan orang yang bersukacita tidak
gampang. 因为人有妒忌的心 Karena hati manusia itu ada iri. 啊，你一妒忌你就吃醋， Kalau kamu iri, lalu kita jadi asam. jealous ya, jealous itu ya di dalam bahasa Mandarin ya minum cuka. minum cuka. Oh, minum cuka gitu, kecuka. Ya kan, 吃醋，你吃醋呀，人家高兴快乐呀，你吃醋，哎呦，这个我没有，哇，他的孩子全部成功，我的呢，成功不像他的了，输给他的了，我就吃醋，这。 Ya, kalau kita lihat orang itu, oh sangat berhasil, anaknya 3 berhasil semua. Lalu kita lihat, aduh anak saya kok cuma 1 yang berhasil. Nah, jadi kita kecut. kecut的人会高兴吗？ Nah, kalau orang yang kecut, apakah bisa bersuka cita? 不会高兴啊。 Tidak bisa. 比爱哭的人痛哭， Dengan orang yang menangis, kita ikut menangis. 你不会吃醋。 Nih, kamu tidak akan bisa jealous, tidak akan iri. Akan jealous nggak akan minum cuka. 没有醋， Nggak ada juga. 没有cuka bisa minum， Asam. 也干嘛cuka？所以呢，姐妹们，当我们把别人的好处当做我们的好处的时候呢，我们就会很快乐。 Ya, jika kita menganggap keberuntungan orang adalah keberuntungan kita juga, maka kita dapat merasakan sukacita. 当人家吃亏，我也是觉得我吃亏。 Kalau orang itu kerugi, nah, saya juga bisa merasakan ruginya. 那我就能够与他一同哀哭。 Nah, saya juga bisa merasakan jika sama-sama menangis dengan dia. 有一些年轻的母亲， Ada seorang mama yang muda, bukan seorang ya, pokoknya kalau ada ibu-ibu yang muda nih. ada ibu yang muda, 如果她的孩子生病， jika anaknya sakit, 还要留院， harus diopnam di rumah sakit, 还要吊盐水 harus diinfus. 啊，看你孩子还小，受很大的痛苦， Anaknya kecil dan banyak mengalami banyak sengsara, susah. 出现都是妈妈的啊， Susah. 你会怎么样说？ Kamu bisa berkata apa? 你会怎么样说？看见孩子啊，生病啊，啊，你会怎么说？ Kita akan bisa bicara. 妈妈，这个你 Jangan dikit. 你愿自己生病了，不要他吗？ 两个人看都，为什么这么小生病？把这个病放在我身上好了，是吗？ Kenapa harus anak saya yang sakit? Mendingan saya yang saja yang sakit. 是不是，妈妈？ Mama 别 biasa 动了， seperti 妈 itu 妈 ya. 呢？啵， Ya. 呀kan？哎呦，这样可怜他不得，如果能够当我代替他生病， Ya, kalau bisa saya menggantikan dia sakit. 让这个疾病落在我的身上， Biar sakitnya itu diberi saya saja. 这个就是同理心。 Ini namanya empati. 儿女成功，母亲一定高兴； Kalau dia berhasil Tuhan, ibu pasti gembira. 儿女失败，父母亲，尤其是母亲，站在孩子的失败，也跟他一同难过，安慰他。 Ya, kalau anaknya gagal, ibunya juga sedih dan selalu di sampingnya menghibur anak itu. 所以，这个做父母的，再说，尤其是母亲，很懂得儿女的情绪，是吗？ Ya, ini sebagai orang tua khususnya ibu-ibu pasti mengerti dan mengenal keadaan emosi anaknya. emosi ya, suasana hatinya gitu ya。这个就是同理心。 Ini artinya empati. 可是一个自私的人呢、 Tapi orang-orang yang egois, 一个以自我为中心的 yaitu egosentris itu saya. egocentrik ya, jadi memusatkan diri pada semua aku gitu ya，不会跟人一同快乐， Tidak bisa ikut bersukacita dengan orang lain. 也不会跟人一同哀哭 Dia juga nggak bisa menangis dengan orang lain. 可能就是哭一下子了，这里有哭，那边有笑啊，这样子。 Mungkin sebentar gini nangis di sini lalu di sebelah sana dia gembira ketawa lagi. 圣经告诉我们说， Kita memberitahukan kepada kita, 上帝爱我们世人， Allah mengasihi kita semua. 上帝看见世上的人被罪恶所捆绑， Allah melihat kita manusia itu dibelenggu oleh dosa. 上帝就同情，上帝就怜悯， Allah sangat empati dan mengasihi kita. 然后上帝有什么作为呢？ Lalu Allah melakukan apa?
上帝就派他独生的儿子耶稣基督来到世界里做人。 Allah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menjadi manusia, 住在人的中间， tinggal di tengah-tengah manusia, 感受人所感受的。 turut merasakan penderitaan dan keadaan yang manusia rasakan. 因为上帝是高高在天，是吗？ Karena Allah 高高在天， karena di atas tinggi di 那么人在世上受痛苦，他怎么能够感受呢？ manusia di dalam dunia ini di bawah merasa menderita, bagaimana dia bisa merasakannya? 所以他就来到世界，他自己就做人， Lalu dia datang sendiri ke dalam dunia ini menjadi manusia. 而且呢，他是降生在贝尔的马槽里面， Lalu dan juga malah dia lahir di Balungan. Balungan. 那是贫穷的人。 Itu tempat yang sangat miskin. 所以有一首诗歌说 Oleh karena itu ada satu pujian mengatakan, 你贫穷吗？ kamu miskin? miskin? Apakah kamu miskin? 耶稣比你更贫穷。 Ya, Yesus lebih miskin dari kalian. 你孤单吗？ Kamu Lonely, sepi? lonely, sepi. 耶稣比你更孤单。 Yesus juga lebih sepi dan lonely. 当耶稣被抓的那一夜， Pada waktu Yesus ditangkap pada malam itu, 门徒都四散，因为害怕，门徒都逃走了。 semua murid-murid kabur. 当耶稣在十字架上被挂的时候， Pada waktu Yesus disalib, dipatek di atas kayu salib, 没有人能够代替他。 tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikan dia. 所以有的人说：“哎，我痛苦，你不知道啊，好像他是世界上全世界最痛苦的人。” Jadi kalau ada seorang mengatakan, aduh saya paling sedih, paling susah, nggak ada orang yang lebih susah dari saya. Ah, kamu nggak tahu lah, kamu enak sih, ya, begitu kan kadang-kadang kan? 其实人家可能比你更痛苦，你不知道。 Namun kita tidak tahu bahwa ada orang yang lebih susah daripada kita. 就算说，比方说你是全世界最痛苦的人， Seandainya boleh dikatakan kamu adalah orang yang paling menderita, yang paling susah di dunia ini. 可能你是真正的最可怜的人， Mungkin benar-benar orang yang sangat kasihan sekali. 耶稣比你更可怜。 Tapi Yesus lebih kasihan dari kamu. 你孤单，耶稣比你更孤单； Kamu kesendirian, tapi Tuhan Yesus lebih sendirian 你 daripada 贫 kamu. 穷，耶稣比你更贫穷。 Kamu merasa miskin, tapi Yesus lebih miskin daripada kalian. 这就是我们的主。 Itulah Yesus. 所以没有一样痛苦，没有一样难受，耶稣不知道， Tidak ada satu kesusahan atau suatu kesulitan yang Tuhan Yesus tidak tahu. 因为他曾经进入到人类的历史里面，成为历史的一部分，成为跟你我一样的人。 Karena Tuhan sudah masuk ke dalam suatu sejarah di dalam keadaan kita. Ya, Allah masuk ke dalam sejarah manusia. Dia menjadi manusia. Dia tinggal di tengah-tengah manusia. 所以他了解、知道人所有一切的感受，他知道。 Oleh karena itu Yesus mengerti dan merasakan apa yang kalian rasakan. 这就是希伯来书第4章15节所说的。 Inilah yang dikatakan di dalam Ibrani 4 ayat 15. 我们来看希伯来书第4章15、16两节。 Ibrani pasal 4 ayat 15, 16。我用中文念，然后新增用英文来念呀。希伯来书第4章第15节，我们的大祭司主耶稣，并非不能体恤我们的软弱，他曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。 Ya, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 你我呢，受试探的时候会软弱，会犯罪。 Kita di dalam mencobai bisa lemah, bisa berbuat dosa. 但是耶稣不会。 Tapi Yesus tidak. 所以你看，这里说，耶稣基督曾经凡事在一切的事上，他也受过试探，跟你跟我一样。 Ya, karena Yesus juga turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. 所以没有一样痛苦，没有一样试探，你受试探，他不知道，他知道。 Jadi tidak ada
kesusahan atau pencobaan yang Tuhan Yesus tidak tahu, yang tidak pernah rasakan. 因为我们有这样的一位主， Karena kita mempunyai seorang yang Allah yang demikian, 我们有这样的一位大祭司，第15节的前面， kita mempunyai begitu besar imam besar yang besar. 这个祭司的任务是什么呢？ Imam yang besar yang punya ini Apa tugas fungsi dari imam besar. tugas fungsi pekerjaan seorang imam besar？这个祭司的任务就是说替人向神求情。 Jadi tugas imam besar itu Memohon, mewakili, mewakili manusia untuk memohon kepada Tuhan. 上帝啊，求你怜悯他，就是为人祷告，这个是大祭司的工作。 Jadi imam besar itu tugasnya itu berdoa untuk kita semua. Jadi dia minta mohon pada Tuhan 上帝 mewakili. 啊，你看这个人他犯罪了，求你原谅他。 Ya Tuhan, ini orang berdosa, ampunilah dia. 上帝啊，他很贫穷，求主你怜悯他，你祝福他。 Ya Tuhan, orang ini sangat miskin sekali. Biar Engkau mengasihani dia dan bantu dia. 所以是代表世上的人向神祈求。 Jadi mewakili orang-orang di dalam dunia ini memohon kepada Tuhan. 然后代表神把神的祝福带给人。 Dia juga mewakili manusia biar berkat Tuhan boleh hadir di tengah-tengah manusia. 你记得这个撒母耳的母亲吗？汉娜。 Apakah kalian ingat mama dari Samuel, Hana? 她没有孩子， Dia tidak mempunyai anak. 丈夫很爱她， Suaminya sangat mengasihi dia. 但是没有办法啊，没有孩子啊。 Tapi ya apa boleh buat tidak punya anak. 所以呢，她丈夫又在讨老婆， Ya suaminya ada ambil istri lain. ambil istri dia masih muda，第二太太生孩子了。 Yang istri yang kedua ada anaknya. 所以呢，这个二太太说，你丈夫虽然爱你，你没孩子，我有孩子。 Dia bilang anak suamimu tidak mengasihi kamu. Ya itu madunya ya dalam bagaimana suami cinta sama kamu. Kalau makan apa-apa dikasih Nobel gitu, nggak punya anak. 那我在丈夫的面前不敢这样表现。 Di depan suami tidak bisa nggak berani menyatakan. 丈夫不在， Waktu suami tidak ada, 丈夫去做事情， waktu suami sedang bekerja, 在家里就讽刺你了， ya, di rumah lalu nyindir, nyindir, nyakitin gitu. Jadi 所以他不， lalu dia menangis. 他就来到圣殿， Lalu datang ke bait Allah, 他就来到圣殿，他就向神祷告， lalu Hana berdoa kepada Tuhan. 他就说：上帝，我没有孩子。 Ya Tuhan, saya tidak mempunyai anak. 这个第二太太常常欺负我， Ini istri keduanya ini sering mengejek saya, nyakitin mengejek saya。 saya. 求你给我孩子， Tolong berikan saya seorang anak. 如果你给我儿子， Kalau engkau memberikan saya seorang anak laki-laki, 他大了以后我奉献给你， setelah dia besar saya akan mempersembahkannya kepadamu. 叫他一生一世侍奉你。 Saya mau supaya dia seumur hidupnya melayani Tuhan. 这个祭司听见了， Ini imam besar ini mendengar. 你有很苦重啊， 你有苦重， mempunyai suatu kepahitan dan kesulitan. 所以祭司就对他说： Lalu imam besar berkata kepada dia, 你平平安安的回去吧。 kamu pulanglah dengan sejahtera. 我们来看撒母耳记上， Mari kita lihat Samuel, 1 Samuel, 撒母耳呀，撒母耳记上第1章。 pasal yang pertama, 1 Samuel pasal yang pertama. 撒母耳记上第1章第17节。 Ayat 17. 先从第17节，他祷告了以后呢，祭司听见什么？这个祭司叫做以利 Ya, imam ini bernama Eli. 听了这个哈拿的祷告， Setelah mendengar doa Hana, 他就代表上帝了， lalu dia mewakili Tuhan. 他就对哈拿说：
Lalu dia berkata kepada Hana, 你可以平平安安的回去， pergilah dengan selamat. 愿以色列的上帝应允你向他所求的。 Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. 你看，这个就是祭司， Ini adalah Imam Eli. 代表神把平安给人。 Nah, dia mewakili Tuhan memberikan sejahtera kepada orang, manusia. 所以到过了一阵子，哈拿就生了撒母耳。 Lalu kemudian Hana mengandung dan punya anak bernama Samuel. 等到撒母耳因为还小的时候还需要母奶，还吃母奶，等他断奶之后呢，哈拿照着他在神面前所许的愿，把他带到上帝的面前，到圣殿。撒母耳一生一世侍奉上帝。 Nah, waktu Samuel lahir, waktu masih kecil, setelah dia putus susu dari mamanya, langsung Hana membawa Samuel ke bait Allah dan terus di sana dia seumur hidup melayani Tuhan. 所以我们倒回希伯来书4章15节， Lalu kita balik kepada Ibrani tadi. 4到15呀，我们的大祭司主耶稣，并非不能体恤我们的软弱，就是说他能够体恤我们的软弱。 Ya, imam besar kita yaitu Yesus Kristus, dia bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. 为什么？ Kenapa? 因为他来做过人呢。 Karena dia pernah menjadi manusia. 如果做过人呢，我们难免一定会常常受到试探，是不是？ Ya, bagi manusia kita sering mengalami pencobaan. 所以这里说，耶稣基督也是曾经反复受过试探，跟我们一样。 Ya, Yesus Kristus juga pernah mengalami pencobaan seperti kita. 可是不一样的地方是什么呢？ Tidak samanya itu bagaimana? 我们受试探的时候，虽然不是每一次，但是有时候也是常常会软弱、会失败、会犯罪。 Pada waktu kita menghadapi pencobaan, kita sering-sering juga gagal dan akhirnya melakukan dosa. 但是耶稣基督不会失败，不会犯罪。 Tapi Yesus Kristus tidak gagal dan tidak berdosa. 这个就是不同的地方。 Inilah suatu hal yang tidak sama ya. 相同的地方， Yang sama, 你经历，他也经历。 kita mengalami, Yesus Kristus juga mengalami. 所以呢，因为他跟我们有同样的经验。 Karena dengan kita mempunyai pengalaman yang sama, 第16节， di ayat 16, 所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座面前，为要得他的连续蒙恩惠，做随时的帮助。 sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. 我们就不必害怕，因为他也跟我们讲什么，他会明白为什么，因为他经历过。 Kita mau bicara apa dengan Tuhan Yesus, dia pasti mengerti karena dia sudah mengalaminya. 有的时候有人可能他太高尚了，我们就不敢了他太厉害了，我跟他没有比，就不敢求他，不敢向他倾诉我们的困难，是不是？ Ya, ada kalanya kita melihat seseorang yang begitu tinggi, begitu agung, kita rasa takut menyatakan isi hati kita kepada orang itu. Kita tidak berani. 恐怕他会笑我。 Takut dia menertawakan saya. 但是圣经告诉我们说，因为耶稣基督跟我们有同样的经历，你受过试探，他也受过试，所以你不必害怕。 Nah, oleh karena Tuhan Yesus mempunyai pengalaman yang sama, karena Tuhan juga mengalami percobaan yang sama, jadi kita tidak usah takut untuk 所 menyatakan 以16节， kepada 你 Tuhan 只 Yesus. 管大胆的、坦然的来到他施恩的宝座面前， Jadi dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya. 来到他施恩宝座面前做什么呢？ Ngapain? Buat apa kita ke tahta kasih karunia-Nya? 为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。 Supaya kita menerima rahmat-Nya, supaya mendapat pertolongan kita pada waktunya. 这个就是耶稣有同情心，也有同理心。 Oleh karena itu Yesus itu punya simpati dan juga empati. 那么圣经很早就告诉我们说，在末世的时候，这个世界有很多的危险。 Dari Alkitab beliau mengatakan dari awal bahwa diketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar dan bahaya. 末世的人怎么样呢？ Hari terakhir itu bagaimana?
漠视的人怎么样呢？ Orang-orang yang pada masa terakhir itu bagaimana? 道德堕落， Nah, moralnya bejat. 人专顾自己的事， Manusia hanya mencintai diri sendiri. 人心邪恶， Lalu ada hati manusia itu jahat ya, manusia itu jahat, 没有亲情， tidak ada tidak peduli, peduli, tidak peduli. peduli apa? Peduli pertalian kerabat, pertalian Dengan pertalian kerabat. keluarga ya. 不管你是亲戚没有亲戚，看钱的都不认人了。 Nggak lihat kamu itu keluarga atau tidak. Kalau lihat uang itu udah nggak lihat orang. Udah ngeliat orang, dan财产呢？ Lagi bagi harta ya， 没有兄弟没有姐妹了， tidak ada kakak adik. 连父母有的时候他也不认了。 Kadang-kadang juga untuk orang tua pun juga dia nggak lihat. 这是末世的人， Inilah orang-orang akhir zaman. 还有末世的人爱厌了，不爱上帝。 Orang sekarang manusia ini juga suka berpesta-pesta dan tidak mau Tuhan. 卖主卖友，卖主卖友， Menjual dan menghayati teman dan majikan. menjual teman，menjual majikan，menjual bos， Menjual bos. 这就是我们这个时代的人。 Inilah keadaan kita sekarang ini. 所以这个时代非常需要神的爱， Jadi zaman saat ini itu perlu sekali akan kasih Allah 需要人之间的彼此的同情， dan sangat membutuhkan simpati dan empati di antara kita. 也需要人彼此间的同理性。 Ya, itu juga membutuhkan empati dari seseorang. 所以我们祷告，求神的爱充满我们， Marilah kita berdoa supaya kasih Tuhan ada memenuhi di setiap kita. 让我们的关心那些生病的、迷失的、心灵孤单的人啊， Biarlah orang yang sakit, orang yang kesepian, yang lonely itu bisa kita jangkau. 让我们成为上帝在这个世界上伸出去的手，成为上帝在这个世界伸出去的手，帮助他们。 Kiranya kita sebagai Allah, minta kasih Allah membuka tangan kita untuk membantu mereka. Ya, kita menjadi perpanjangan tangan Allah di dalam dunia ini. Mendapat sing tadi mendapat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan, pada sore hari ini sekali lagi Kau mengingatkan kami semua, para ibu, untuk bagaimana kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa mengasihi sesama kami dengan cara bagaimana kami bisa bersimpati dengan orang-orang yang ada di sekitar kami dan juga berempati dengan mereka. Tuhan, tolong kami yang seringkali kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami sibuk dengan keadaan kami, dengan persoalan diri kami sendiri, dan kami lupa untuk peduli atau care dengan orang-orang sekitar kami. Tuhan tolong bagi setiap ibu-ibu yang ada di sini, ingatkan kami bagaimana kami bisa memberi kasih karunia Tuhan yang sudah kami terima daripada Tuhan kepada orang-orang sekitar kami. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang hidup yang boleh menjadi terang bagi setiap kami, biarlah boleh terus bercahaya di dalam setiap hati kami dan boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami boleh hidup untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan bersyukur untuk sore hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 谢谢先生。 Terima kasih. 圣经告诉我们说，末世的人专爱自己，非常自私，不爱别人，但是渴望得到别人的爱。神的儿女们，让我们活出神的爱吧。Alkitab beritahu kepada kita, di akhir-akhir zaman, manusia sangat egois, manusia hanya tahu mencintai diri sendiri, tidak mencintai orang. Namun manusia juga haus untuk mendapatkan kasih dari orang lain. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan, marilah kita nyatakan kasih Tuhan di dalam dunia yang haus
akan kasih ini.